Tapi itulah dia, mana kita belanjakan duit kita. Dan kita boleh top up setiap hari. Kita risau Astro kena potong, tapi kita tak pernah fikir macam mana nyawa kita kena potong besok. Sumbangan kita tak ada. Manusia ni kalau Allah bagi peluang hidup 10 minit jadilah. Dah mati, hidupkan balik 10 minit jadilah. Benda pertama dia cari tabung. Dia akan cari tempat dia boleh sedekah sebab dia dah nampak dalam kubur itu je boleh tolong dia. Sebab bagilah banyak kan. Tak pernah ada orang tolong orang, "Hai, matilah aku." Tak ada. Bila bagi tu, ya ada. Macam pasal pergi Kemboja kan. Pergi Kemboja, pergi hantar bantuan masa hari raya korban kan. Kembar korban di Kemboja kan. Saya pergi tahun lepas yang tahun 2018 saya tak pergi. 2017, 2016, 2015, 3 tahun, 4 tahun turut saya pergi. Susah kan, itu pun ada bising. Dia tolong orang Kemboja. Orang Malaysia ramai susah lagi. Betul, orang Malaysia susah. Tapi orang Malaysia susah tak sesusah saudara kita kat sana. Kita ni susah-susah bergaduh, berobot daging sampai busuk daging tu dalam peti ais tak bermakan kadang-kadang. Dia kat sana manfaatkan betul-betul berobot daging tu. 89 ekor satu kumpulan. Malaysia paling ramai sekali hantar kumpulan membantu kat sana. Setiap satu grup 80-90 ekor lembu, kambing bagi kat sana. Dengan kuakah perigi lagi supaya dia orang dapat kemudahan air. Susah. Memang susah betul-betul. Siapa ada peluang pergi ke Kemboja, pergilah. Kesian dapat ada daging. Saya ingat lagi bila dah lapar-lapar daging kita timbang naik motor dengan budak kampung pergi hantar kat orang susahan. Bila pergi hantar dia peluknya kita. Ya Allah, bau dia jangan cakap lah. Tapi dia dapat tu dia hargai, menangis-nangis dia dapat daging sebab itulah masanya dia nak merasa makan daging. Ya. Dapat daging bukannya ada peti ais, dia sidai pula kat pagar. Tak ada peti ais, sidai kat pagar nak kering kan. Bila nak masak barulah dia kerat, baru dia buat sup. Susah. Rumah dia dengan reban ayam kita, cantik reban ayam kita lagi. Nak cakap apa? Dinding jarang-jarang ni, tiang-tiang tu jarang-jarang main ambil kayu mana sampai dengan tahap macam tu. Anak 5 tu macam mana kaedah pun tak tahu lah. Jamban pun tak ada. Jamban tak ada. Nak kencing pergi ke somak tu, bawa lah botol dan pergi ke somak tu. Sibak-sibak somak tu dah ada orang pula pergi cari tempat lain. Gila kerja. Iya, tu tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita tengok orang susah. Kemudian nikmat apa? Nikmat ilmu. Kita dapat ilmu, kita sebar panjang tak kat orang. Kemudian yang kedua, kita amalkan ke tidak. Itu pertama. Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala tanya tentang amanah. Amanah kita sebagai ketua keluarga, amanah kita sebagai pemimpin, sebagai ketua kampung, sebagai ketua lorong, wakil rakyat, ahli jawatan kuasa masjid, semua Allah Ta'ala tanya. Semua Allah Ta'ala tanya. Itu sebab jangan heboh nak pegang jawatan. Kalau dapat jawatan, terima sebagai amanah, jaga amanah elok-elok. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Berbaik-baiklah sesama kita, rapatkan saf. Tak sah lah kira-kira benar pula. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng belah sana. Kau jangan baik dengan dia, weh, nanti viral. La ilaha illallah. Payah betul. Kan elok macam ni, sama tak kira pun. Okey? Rapatkan saf, tautkan silaturahim antara kita. Kan? Nabi kata tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jagalah elok. Ya kan? Kan elok tak ada kira siapa dah. Dia ni pangkat apa, dia ni pangkat apa, tak ada, semua elok sama. Okey. Kan? Itu sebab jagalah hubungan yang baik antara kita. Saya katakan tadi awal tadi, hati kita jadi tak syukur menyebabkan kita tak bahagia. Keluarga sakinah tak akan dapat capai. Tapi kenapa tak dapat capai? Kerana tak syukur. Kenapa tak syukur? Ada 3 sebab. Pertama, manusia sibuk tengok apa yang orang ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Sibuk tengok orang tu rumah besar, dia ni kereta besar, sibuk tengok, sedangkan dia dah ada rumah yang memadai untuk dirinya. Dia ada anak 3 orang pandai-pandai. Kita walaupun anak tak pandai tapi 5 boleh orang. Itu sambil-sambil balik kerja tu 5 boleh orang. Belum betul-betul itu. Alhamdulillah. Anak-anak ni janganlah. Memang kena sabar banyak-banyak. Budak sekarang lain makan ni tak macam dulu. Kan?
Budak-budak masa zaman imam dulu lain. Kan? Imam dulu dia bercampur lain, kawan-kawan dia lain, kita ni lain kan. Jagalah elok-elok. Jangan risau. Anak kita ni kadang kena sabar. Besok dah besar. Bayangkan 10 orang anak, cuba fikir. 10 orang anak. Semua dah kojok. Masa tu abah dengan mak relax ke rumah. Mak hantar WhatsApp. Hari ni dah masuk 25 hari bulan. Sampai ke saat ini masih ada lagi anak-anak mak yang gagal menjelaskan bayaran bulan ini. Sila abaikan WhatsApp ini sekiranya bayaran telah dibuat. Seorang bagi 500, 10 orang tak 5,000. Masa tu baru tahu kan. Ambil lah mak, hari ni bulan ni bagi lebih sikit. Mudah-mudahan mak belanja elok-elok. Okey. Iya. Masa muda dulu sorry membesarkan anak kan. Tu dia. Apa yang kita ada kita syukur. Yang kedua, manusia jadi tidak bersyukur kerana sibuk tengok kelebihan orang sampai terlupa tengok kekurangan orang lain. Ada orang lagi susah pada kita. Kita sibuk cakap, kereta aku kereta lama, kereta buruk, dia kereta besar. Samsul debat naik Azia. Okey, tak ada apa. Apa dah hal? Saya pernah kena halau tau naik Azia ni. Di Maib Serdang. Lepas Imam Muda Ashraf ceramah, dia keluar, saya pula masuk gate parking. Dihalau saya keluar. Saya pun cakap lah daripada saya, keluar beli. Sampai ke bawah, budak rela, Ustaz, Ateh, naik beli. Syukur-syukur dia, budak bawah tu dah tahu ni Samsul Debat punya kereta. Yang Ateh tu tak perasan, comin golap-golap sikit. Sampai Ateh, kereta naik Ateh, yang jaga ni ketua security dah marah, cecenya dia. Keluar. Saya pun turun jomin. Baru dia nampak. La ilah Allah Ustaz. Apa buat kereta kau cik? Saya pun jawab lah sebab minyak dan bukan kau bayar. Allah benar. Kan susah mana kan? Macam tu je cakap. Okey. Selamat sampai relax. Tak ada bosan-bosan mana. Mesra dengan driver saya. Okey. Iya. Kan lainlah kalau bawa 7-8 orang naik tu tak muat, iyalah 2 orang je. Okey je. Saya pernah tu ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi. Dia kata, Ustaz, lepas tu Sungai Besi Ustaz tunggu, kami escort. Oh, main-main. 2 motor Pronda, 1 kereta Preve. Escort Azia. Yang escort lagi besar daripada yang kena escort tau. Kotopi kereta semua tau. Saya okey. Agak-agak apa orang tu cakap, hui, dia escort Azia ni lah. Tak. Semua cakap, berani betul Azia ni ikut polis ni. Okey tuan, tak ada apa. Senang cilok, senang kita nak apa motong, senang. Betul. Minyak RM60 dah full tank. Saya ceramah daripada Seremban sampai Gopeng. Pusing balik, ada 1 bar lagi tu. Punya jimat Tapi jangan, kalau kita nak isi apa, jangan isi macam depan orang Brunei. Orang Brunei dia lain. Orang Brunei dia minyak kuning tu, dia standard untuk mesin rumput ya. Jadi kalau kita isi minyak, nampak orang Brunei, jangan isi tu. Dia dah jalan kan bukti kan dia nampak. Adalah, ya. Makna syukur dengan apa kita ada. Sibuk tengok orang lain yang lebih. Ada orang lagi susah daripada kita. Rumah pun tak ada, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Kita ni syukurlah masih ada. Macam orang Jawa kan. Ada tak siapa Jawa sini? Mula lah tak mengaku tu. Menyampah tak kuat. Macam saya ada darah Jawa. Belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janam. Orang Jawa ni dia ada satu sayur nama yang top ni sayur bening. Kan? Sayur bening ni orang dulu masak. Kemudian anak hari ni balik kampung cakap, mak buatlah bening tu mak. Buatlah bening sikit. Dia cakap dengan mak dia sebab sayur bening. Bukan sebab sedap sangat dulu. Dulu sebab itu je yang ada. Pucuk paku. Sebab itu je yang ada. Tu ikan sangkar tu. Itu je yang murah dulu. Sekarang dah jadi mahal. Nampak tak? Iya. Kita ni hidup kita ni jangan sibuk tengok orang lain. Sampai ni jari telunjuk dia takkan boleh sama dengan jari yang tu. Dia kau tarik lah macam mana pun. Dah ditulis takat tu lah. Lepas tu yang ketiga, orang ramai kadang-kadang terlupa untuk bersyukur kerana sibuk menyatakan apa yang dia capai hari ini adalah hasil usaha gigih dia. Sedangkan semuanya itu adalah rezeki daripada Allah. Kita terlupa kadang-kadang. Terlupa. Rezeki daripada Allah. Terlupa.
Kita cakap kau kena kerja kuat macam aku ni baru boleh berjaya. Belum tentu. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Pukul 3 pagi dah bangun, bawa lori, hantar barang. Sampai pukul 3 petang, terus buka baju, jadi jaga. Sampai pukul 11 malam, lepas tu tukar baju pula, pergi tolong basuh pinggan dekat restoran 24 jam. Tidur 2 jam, bawa lori balik semula. Itu hidup dia hari. Tak cukup kuat. Kuat daripada kita. Tapi rezekinya Allah bagi setakat itu. Belum lagi, mungkin akan ada rezeki lain Allah akan bagi pada dia. Rupanya dia dalam macam tu, anak-anak dia semua pandai-pandai. Saya tengok makcik-makcik yang cleaner tu, cuba tanya. Dia ruang dia untuk menipu dalam kerja kurang sangat. Sebab dia 2 jam sekali pergi mop, sapu lantai, dia tengok jadual balik, dia sign, dia duduk dekat bilik penyapu tu, duduk dengan kawan dia. Lepas tu sambung balik, buat balik. Sudahnya pukul 4 dia dah boleh balik dah, zap balik. Anak dia tanya, anak dia semua berjaya sebab amanah. Nabi pesan cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu aja. Dan bila sebut tentang masjid, masjid ni rumah Allah. Ni rumah Allah. Sama-samalah kita imarahkan masjid ni. Sama-samalah imarahkan rumah Allah ni. Jangan tunggu time ni je datang ramai tuan-tuan. Kan? Saya dah pesan dekat semua jemaah tempat lain, contohilah jemaah di masjid di Muazzam ni. Sebab dia orang kat sini datang bukan sebab ceramah, memang kebetulan datang. Ada ceramah rupanya. Macam tu dia. Macam tu lah. Alhamdulillah. Azan. Kita sambung ya. Jadi bila cerita tentang masjid, ni rumah Allah, sama-samalah kita imarahkan. Datang ramai-ramai, hidupkan rumah Allah ini, ya? Hidupkan rumah Allah ni. Tapi dalam kita menghidupkan rumah Allah ini, kita nak beribadah.
Bukan hidupkan dengan suasana saja, tapi dengan suasana ibadah. Dan ibadah pula kena belajar. Tak boleh main belasah ya. Bawa ahli keluarga kita datang sama-sama. Sama-sama belajar. Ya, nak capai kesempurnaan ibadah ni ada 4. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mahu dia main ikut-ikut saja. Mesti kena belajar. Ya. Kalau tidak, datang masjid. Orang semayang, kita semayang. Tapi kita ikut-ikut. Mula-mula boleh ikut. Tapi dengan niat nak belajar, tak tahu nanti tanya guru. Jangan main belasah. Yo, semua nak kena belajar. Setiap perbuatan solat, semua nak belajar. Allahu Akbar. Ada lah yang ajar. Ke takbir tu, ibu jari kono kat cuping telinga baru sah. Oh, yo ko. Ada pula yang ajar macam tu. Kawan tu mangsa porang, cuping dah tak ada. Macam-macam lah kan. Macam-macam hal teknikal tu kan. Kan macam mana berdiri kaki tu lebar sangat, kemudian kaki tu mengopak keluar macam ni. Ya, tu yang semayang, yang duduk kat kursi yang tak sihat, macam mana kaedah dia. Jangan dong yang ustaz dalam WhatsApp tu. Yang semayang kat kursi tu semua mazhab kursi dia tu. Jangan dong cakap orang pening tu. Adalah kaedah Janganlah kau pakai sofa semayang. Itu dah melampau warna tu kan, kacau saf lagi dengan bosan. Macam mana nak semayang kau nak membutuh. Kan? Adalah kaedah dia, cara dia. Kau nak tahu, lepas tu dah ada ilmu. Ni ilmu tak ada, nak duduk belakang imam. Imam baca surah kan main dah, panjang-panjang baca Kan tiba-tiba malam tu imam kelabu, kena tolong. Tiba-tiba malam tu imam terkonyang pula sikit makan malam tu. Terlupa ayat dah. Allazina amanu. Ada. Makna imam minta bantuan tu. Yang belakang, kau nak tolong. Yang kawan nak tolak. Tolonglah. Tapi tolonglah, panjang mana ayat nampak tu. Dah tahu tak tahu duduk belakang imam. Kan? Iya, betul tuan-tuan. Bulan puasa selalu jadi tu. Bulan puasa kan selalu kan kalau baca ayat panjang sikit dah mulalah kadang terlupa. Bulan puasa so kita cuba sahut cabaran sampai saya malu tuan-tuan. Saya pergi Sabah Sarawak, saya pergi ceramah kat sana. Malam 23 24 Ramadan, penuh sampai koridor orang sembahyang tarawih gitu. Saya kata apa hal ni sini? Kita cuba tengok. Malam pertama insya-Allah. Imam tak ada parking, bayangkan. Malam pertama imam pula jauh jalan. Oh, tahu betul malam ni aku pula jalan jauh ni. Imam tak ada parking. Masuk malam kelima boleh, tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, kat saf yang kelima tak boleh parking. Ya. Itu sebab kan kita tak ada ilmu tapi nak duduk belakang imam, kita tak ada ilmu tapi kita main belasah. Tak boleh, kena belajar. Sok tadarus tu tengok tadarus. Banyak tu. Dia nak join tadarus tapi mengaji tak nak belajar. Tu masalah Ni ada masa lagi sebulan lebih lagi nak belajar. Baca pergi belajar dengan orang dulu. Biar dia panjang pendek nak kena jaga dongong apa. Ponek imam ni. Dia lambik lah kita ni. Iya. Allazina amanu la ilaha illallah. Kak. Tengok. Yang sazah ni pun sabar kak. Allazi na'amanu macam tu. Baca balik kak. Allazina kak. Allazina amanu macam tu lah. Sekali lagi. Allazina. Macam mana akak diam lah, tak payah baca. Tu sazah tu tak sabar tu. Kan iya, suruh belajar. Bukan kata suruh belajar tu sebab nanti kita agak sakit hati. Belajar dulu. Ada tompek belajar tak nak belajar. Kat surau masjid pun ada belajar. Nak belajar mengaji, ada ustaz, ustazah boleh ajar. Pergi belajar. Jangan malu. Mak saya sampai sekarang, mak dengan maklum saya dah umur 60 lebih, masuk lagi kelas mengaji, belajar tajwid. Lepas tu beriu saya tengok dua beradik ni kat rumah mak saya. Apa hal mak? Besok ada exam tu. Exam tajwid, ustazah nak tanya dia tu. Oh ya ke? Nampak dah tua-tua belajar, nak malu apa? Belajarlah tuan-tuan, belajar. Kan? Lepas tu duduk belakang imam. Lepas tu imam tiba-tiba mufarakah, imam tiba-tiba terbatal wuduk. Jangan nak wek. Kenalah yang belakang tu, kau depan ganti imam tu. Tak dengar lah bunyi. Zap. Kontut imam ni. Bila imam tu kontut, contoh imam tu kontut, kau pergilah ganti. Ni dia duduk belakang imam, batal weh, semayang tak ada.
Tu orang tak ada ilmu je kerja tu. Iya. Kan tak kisah yang mu'alaf tu. Yang menego lepas asar. Dia lepas asar, dia maghrib goreng pisang. Tapi dia colup dulu pisang dalam topung. Colup. Sampailah. Dia bakarlah. Dah mula dah memanihkan kuali tu. Kemudian bila azan maghribnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lapihkan pisang dengan topung tu. Zup masuk dalam kuali. Dia pun toih tinggalkan kuali pergi sembahyang maghrib. Dia punya timing elok je imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun tinggal nak angkat je pisang goreng dia. Alhamdulillah, tu timing dia. Apa satu malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Imam tu pun heran pula kat situ ni. Imam tu tak jumpa. Wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia tak jumpa tu. Situ dia pusing. Yang mu'alaf ni tadi hanguihlah ni. Hanguihlah pisang aku nikah. Hanguihlah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau orang tu ada ilmu, dia akan tegur. Dia akan sebut subhanallah. Tak dapat dengar lakum dinukum. Tahulah imam tu nak ambil dah. Dia tak ada ilmu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia dah koram. Hangus dengan pisang aku ni kan. Menjoget dah. Itu Waliyadin taramari kau. Itu dia apa? Baru dapat lakum dinukum waliyadin. Tapi batal semayang dia bercakap. Nampak tak? Tu sebab kono belajar.